Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, baru-baru ini tular dengan satu artikel yang menyebut ataupun ada pemerhati politik, penganalisis politik yang berkata lebih baik MCA keluar Barisan Nasional. Berikutan yang kita dengar sebelum ini bahwa MCA enggan berkempen untuk calon DAP di pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, dan terdapat kabar angin bahwa MCA akan keluar daripada Barisan Nasional. Biasanya bermula daripada kabar angin lah perkara ini akan menjadi reality. Tapi persoalannya bilakah perkara ini akan menjadi reality? Namun saudara-saudara, ada satu perkongsian hari ini yang saya nak kongsikan kepada Anda. Saya juga menimbulkan persoalan kalau MCA keluar daripada Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Adakah MCA akan berani bergabung dengan Perikatan Nasional bersama-sama dengan Gerakan, Bersatu, ataupun PAS? Ataupun mereka hanya akan bergerak solo? Tapi biasanya kalau bergerak solo ini tak akan kemana pun. Kita dapat lihat juga sebelum ini keadaan politik di Malaysia. Lebih baik MCA bergabung dengan mana-mana gabungan politik di luar sana sekiranya benar-benar MCA keluar daripada Barisan Nasional. Ini komen daripada pemimpin pembangkang yang pasti mengejutkan kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Menurut artikel daripada Free Malaysia Today, gabungan MCA Gerakan boleh lawan DAP, kata pemimpin Bersatu. Di sini satu pelawaan kepada MCA untuk bersama-sama dengan kepimpinan Perikatan Nasional. Dikatakan juga di sini selepas Gerakan, pemimpin Bersatu dan PAS sedia membuka pintu kerjasama dengan MCA menerusi Perikatan Nasional bagi berdepan DAP pada pilihan raya akan datang. Ketua Penerangan Bersatu, Razali Idris, berkata, Gerakan dan MCA mungkin sesuai untuk mengalas cabaran di kerusi bukan Melayu, terutama majoriti pengundi Cina yang ketika ini dikuasai DAP. Kalau betul MCA berhasrat keluar Barisan Nasional, kita sangat sokong kalau dia kerjasama dengan Gerakan, katanya kepada FMT. Bagaimanapun, beliau secara pribadi berpandangan MCA dan Gerakan mungkin boleh mempertimbangkan untuk bergabung bagi menambah kekuatan melawan DAP. Selain elak bertindih kerusi, mereka mungkin boleh berkongsi ideologi untuk membekuku sokongan orang bukan Melayu. Semalam Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, parti itu tidak akan teragak-agak bergerak solo pada PRU16 jika UMNO berdegil untuk tetap bekerja sama dengan DAP. Beliau menegaskan banyak keputusan dibuat pengurus CBN, Zaid Hamidi, bersifat unilateral atau sebelah pihak, termasuk pendirian MAHU bekerja sama BN dan PH diteruskan selepas PRU16. Saudara-saudara, apa yang patut MCA lakukan? Dan kalau benar MCA akan bergerak solo maupun menyertai gabungan Perikatan Nasional, adakah satu kesan yang besar untuk Kerajaan Perpaduan ataupun kesan itu hanya dirasai oleh UMNO Barisan Nasional? Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel. Saya melihat dalam satu maklumat daripada Harapan Daily yang menyebut skandal terpanas kementerian, yang juga melibatkan nama Rafizi Ramli dan juga bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim, Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak, yang dikaitkan dengan Rafizi. Saudara-saudara, melalui artikel daripada Harapan Daily menyebut skandal terpanas kementerian
didakwa bakal terbongkar. Relax je, Rafizi balas balik. Adakah ini bermakna fitnah kepada kepimpinan kerajaan? Dan pada akhirnya Rafizi pula relax je balas balik menurut artikel ini. Kecoh seorang pengguna Facebook mendakwa skandal hangat di Kementerian Ekonomi akan terbongkar beberapa hari lagi. Mengatakan ia adalah kes rasuah dari syarikat tauke besar. Individu itu menyebut beberapa nama termasuk Rafizi Ramli yang didakwa kononnya terlibat menerima suapan dari tauke kaya bagi membolehkan ia mendapat kontrak lumayan dari kerajaan. Turut disebut nama bekas setiausaha politik Anwar, Farhas Wafa Salvador, yang dikaitkan dengan Rafizi. Nampak benar fitnahnya bila masa pula Rafizi baik dengan Farhas. Boleh saman dah mereka ni, saran pengguna X bernama Iqbal. Dakwaan yang dibuat itu kemudian mendapat perhatian Rafizi yang nampaknya langsung tidak melata. Beliau dalam respon balas di X berkata, beliau tidak akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang mengaitkannya dengan dakwaan skandal kementerian itu. Sebaliknya, kata Rafizi, tindakan pemfitnah itu akan dicatat oleh malaikat. Saya takkan saman sebab ada yang mencatatnya. Beban itu lagi besar dari turun naik mahkamah, ujarnya. Respon Rafizi juga mendapat perhatian ramai yang menyokong tindakan beliau berdiam diri dan tidak melayani kabar angin tidak berfaedah. Nah, saudara-saudara, kalau kita nak kaitkan Rafizi dengan skandal terpanas Kementerian Ekonomi, mungkin perkara itu tidak relevan karena menurut Rafizi sendiri, perkara ini bagi saya, Rafizi sendiri telah menafikan perkara ini. Dan ini juga satu fitnah rasanya yang coba menjatuhkan Menteri Ekonomi tetapi akhirnya digagalkan. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Skandal terpanas Kementerian didakwa bakal terbongkar. Relax je, Rafizi balas balik. Kalau ini benar, sudah pasti Rafizi dan bekas setiausaha politik Anwar Ibrahim perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau benar, tapi kalau ini salah, dalangnya siapa? Adakah dalang daripada pihak ini yang coba untuk menjatuhkan Menteri Ekonomi? Mungkin adalah musuh politik Rafizi sendiri ataupun Anwar Ibrahim. Nah, kalau benar, dalang itu yang sepatutnya ditangkap. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.